Bai'ah ini adalah untuk pasukan, untuk satu pasukan bersama Rasulullah SAW. Kisah ni apa ni? Kisah perjanjian perjanjian Ar-Ridwan tahun 6 Hijrah. Tuan-tuan, 6 Hijrah di Hudaibiyah. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah, pernah pergi Hudaibiyah. Di Hudaibiyah ni berlaku ada dua jenis perjanjian serentak sama satu peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita akan baca Al-Quran. Buka muka surat 512. Muka surat 512. Sama-sama kita tilawah Al-Quran insya-Allah dan tadabbur maknanya. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca serentak sama-sama, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين ما بعد إن الذين يبايعونك sesungguhnya orang-orang yang membai'ah, mereka yang bai'ah. Bai'ah ni satu perjanjian setia. Bai'ah sahabat dengan Nabi, para sahabat buat ikrar janji setia dengan Rasulullah SAW. Disebut bai'ah. Ada bai'ah untuk Islam. Ada bai'ah untuk pasukan perang. Bai'ah ini adalah untuk pasukan, untuk satu pasukan bersama Rasulullah SAW. Kisah ni apa ni? Kisah perjanjian perjanjian Ar-Ridwan tahun 6 Hijrah. Tuan-tuan, 6 Hijrah di Hudaibiyah. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah, pernah pergi Hudaibiyah. Di Hudaibiyah ni berlaku ada dua jenis perjanjian serentak sama satu peristiwa, tapi mungkin jam yang berbeza lah. Yang pertama, Nabi buat kumpul semua sahabat untuk sahabat-sahabat berjanji setia dengan Nabi, takkan tinggal perang, takkan membelakangkan arahan Nabi SAW. Dan Nabi isytiharkan, siapa yang berbai'ah dengan aku di pokok Ridwan, nama tempat dia orang sahabat-sahabat duduk bawah pokok tu orang sebut pokok Ridwan. Sebab tu nama perjanjian tu Bai'atu Ridwan. Bai'ah Ridwan. Jadi Nabi kata, siapa yang bai'ah dengan aku di sini tak akan diazab oleh api neraka. Tak akan diazab oleh api neraka. Itu antara keistimewaan mereka yang bai'ah. Berapa orang yang bai'ah di situ? Sahabat Nabi seramai lebih kurang antara 1,400 sehingga 1,500. Itu khilaf ulama, ada kata 1,500, 1,400. Antara tu. Kecuali dalam 1,500 ataupun 1,400 tadi, seorang je yang bantah tak nak bai'ah. Dia lari. Ketika Nabi suruh kumpul, mai kita nak bai'ah, dia lari pergi jauh-jauh sana. Dia geram, bagi dia Nabi bohong. Dia anggap Nabi pembohong. Sebab peristiwa Hudaibiyah, dia orang berpunca daripada mimpi Nabi di Madinah. Nabi mimpi boleh tawaf, boleh buat umrah, boleh talbiyah, pakai ihram dan tahallul, selesai umrah dengan aman. Maka Nabi cerita mimpi itu, sahabat kata, jom Rasulullah kita pergi umrah. Mungkin itu isyarat Allah kata kita boleh buat umrah. Nabi pun ikut, jom. Pergilah 1,500 tadi, sampai Hudaibiyah disekat, tak boleh masuk, tak boleh buat umrah. Jadi dia rasa macam Nabi bohong, Nabi penipu. Akhirnya dia nifak, munafik dan mati dalam keadaan bukan Islam, na'udzubillah, kerana bantah Nabi. Sahabat yang baki daripada dia seorang je yang itu, yang lain semua berjanji setia dengan Nabi SAW. Setelah beberapa jam setelah tu, Nabi buat satu lagi perjanjian dengan orang kafir, orang Quraisy, wakil daripada Quraisy. Maka perjanjian tu dengan orang Quraisy tu namanya Sulhu Hudaibiyah. Bukan bai'ah lagi. Sebab tu bukan perjanjian dia nak masuk Islam. Dia perjanjian apa? Perjanjian bila nak boleh masuk Mekah dan sebagainya. Dengan orang Quraisy, orang kafir. Jadi namanya sulhu, kalau terjemah Melayu sulhu maknanya perjanjian damai, perdamaian. Perjanjian perdamaian Hudaibiyah. Jadi dalam satu peristiwa tu, Nabi buat dengan sahabat-sahabat, namanya Bai'atu Ridwan. Nabi buat dengan orang kafir, namanya Sulhu Hudaibiyah. Tahun yang sama, tempat Hudaibiyah juga. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Hudaibiyah, depan Masjid Hudaibiyah tu sekarang ni dia, tak tahulah, saya pergi Mesir Haji itulah, lepas itu saya tak pergi lagi. Dia pagar-pagar, dia kononnya nak buat, tak tahulah monumen ke macam mana ke, mungkin sebahagian masjid di tapak yang katanya Nabi duduk di situ, bai'ah dengan sahabat-sahabat ni.
Jadi Allah kata dalam Quran, sungguhnya mereka yang berbai'ah dengan engkau ya Muhammad. Maksudnya bai'ah apa? Bai'atu ridwan. Walaupun mereka bai'ah dengan engkau, tapi hakikatnya mereka berbai'ah dengan Allah. Jadi kesimpulan di sini, apa kita buat pada Nabi, itulah kita buat pada Allah. Kita sayang Nabi, tanda kita sayang Allah. Kita taat Nabi, tanda kita taat Allah. Kita memuji Nabi, tanda kita puji Allah. Kita berzikir dengan salawat sebut nama Nabi Muhammad SAW, berarti dapat pahala kita macam berzikir pada Allah Ta'ala. Ada orang dulu dia orang kata, apa ni masjid Falah dulu kita tak buat zikir, maulid apa semua. Apa ni puji-puji Nabi lebih pada puji Allah. Tak ada isu. Kita puji Nabi bererti selari dengan kita puji Allah. Sama. Walaupun kita sebut yalah, salawat ke apa, memang itu dituntut, itu zikir pada Allah juga. Dan puji kepada Nabi memang layak. Puji pada orang jangan berlebih-lebih. Puji pada Nabi nak lebih macam mana pun memang layak, sebab Nabi memang terbaik, tercantik, termulia, terlengkap, tersempurna. Semuanya ada pada Nabi SAW kebaikan. Habis itu Allah kata, siapa yang bai'ah dengan Nabi, Nabi pegang tangan, sahabat-sahabat pegang tangan Nabi. Lepas tu yang belakang dah 1000 orang, belakang tu pegang bahu, sahabat-sahabat yang depan. Jadi semua tu Allah kata yang bai'ah dengan engkau tu sebenar hakikatnya mereka bai'ah dengan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan kita kalau terjemahannya tangan Allah atas tangan mereka. Ini bukan maksud hakikat. Jangan kata oh Allah pun ada tangan, sebab tu Allah kata tangan Allah. Dah, itu bahasa kiasan, bahasa majazi dalam bahasa Arab, dalam balaghah, majaz. Jadi maksudnya Allah menaungi, Allah merahmati, Allah membela mereka kerana tangan-tangan mereka berbai'ah dengan Nabi SAW. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Wahai Muhammad, mereka bai'ah untuk setia. Jadi peristiwa selepas tu orang yang bai'ah dengan Ridwan ni, bai'atul Ridwan ni, mereka tak boleh tinggal Nabi. Mesti serta dengan Nabi. Termasuk dalam peristiwa tahun 9 Hijrah. 2 tahun selepas ni berlaku perang Hunain. Sahabat yang bai'ah Ridwan ni, mereka lari balik. Dalam medan perang ni nampak teruk, kalang kabut, kacau. Nampak macam nak kalah, dia orang lari patah balik ke belakang Mekah. Nabi suruh Abbas jerit, panggil, wahai saudara, wahai mereka yang berbai'ah dengan aku di Ridwan. Nabi ingat balik 6 Hijrah ni. Siapa yang bai'ah dengan aku, datang balik. Jangan lari. Dia orang dengar tu, alamak, sungguhlah kami pernah bai'ah dengan Nabi tahun 6 Hijrah dulu, bai'atul Ridwan. Tak nak tinggal Nabi, tak nak tinggal peperangan. Terus mereka patah balik, masuk semula dalam medan perang. Berjuang untuk Nabi mereka. Mereka hanyalah memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka. Tengok tafsir pun menyebut tentang mengawasi, merahmati, melindungi. Makna yadullah tadi ni. Memang kalau terjemah yad tu yadun tu ni yadun. Ni yadun, tangan. Jangan kita gambar Allah ada tangan. Ada, itu tak betul dan boleh boleh kita wasak akidah kita. Kalau gitu semua Allah ni macam manusia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, engkau buatlah kapal dengan a'yunina, maknanya dengan mata-mata kami, mata Allah. Oh, Allah pun ada mata. Berapa biji mata Allahnya? Mata-mata kita 2 je. 2 biji mata. Dalam bahasa Arab, kalau 2 dia sebut ainan. 2 biji. Kalau bi'ayun, a'yun ni mata-mata banyak. 3, 4, 5, 10. Bukan maksud dari sudut bahasa tu. Kita pun kadang-kadang menggunakan anggota badan tapi bukan maksud. Maksudnya lain. Contoh, kita sebut ni kaki tangan saya. Kalau ikut terjemahan kaki tangan engkau, oh kaki engkau tangan engkau lah ni. Ramai-ramai ni. Bukan maksud kaki tangan pekerja. Oh, saya boleh handle semua. Saya boleh tangani semua. Guna tangan je. Maksudnya kita boleh mengawasi, menguruskan dengan baik dan sebagainya. Jadi menggunakan
perkataan tu sebagai pinjaman ataupun perumpamaan. Bukan makna sebenarnya. Allah tidak ada anggota, tak boleh, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak boleh, tak mungkin, haram, berdosa kita menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk. Tak boleh. Allah ada tangan kot, bukan tangan kita lah. Ada kaki kot, bukan macam tangan. Tak boleh. Berdosa itu boleh rosak akidah kita. Jadi ada orang, tuan-tuan jangan pelik, ada ustaz yang berpahaman Wahabi ni, mereka tak boleh ni, Allah kata tangan-tangan lah. Tu ayat Quran tangan lah. Mata. Allah ada kaki, Allah ada hasta, ada depa. Dalam hadis-hadis semua Allah sebut dengan depa Allah, hasta Allah. Allah pun ada depa, ada hasta. Sagi pula kira Allah ni ada kemaluan, na'udzubillah min dzalik, semua rosak. Jangan bodoh sangat. Ayat Quran bukanlah ayat yang untuk budak darjah 1 nak sebut benda-benda yang tu. Dia banyak kiasan, banyak balaghah. Bahasa buku sastra, sastrawan negara tu. Orang sekolah rendah mana lah tak faham tuan-tuan baca. Kan? Jadi begitulah umpamanya. Kalau nak ikut demikian, banyaklah kesalahan kita. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, kalau dia ni orang Wahabi tuan-tuan, dia tak nak takwil. Kalau Allah kata ya tangan, tak boleh takwil. Tangan tu kuasa lah, salah dia kata. Tangan tu pengawasan lah, tak boleh. Tangan-tangan lah. Okey, kita bawa satu ayat lagi. Tengok dalam surah Al-Isra. Kebetulan ni ayat ni ada seorang mufti Saudi, dia kata tak boleh takwil. Allah kata tangan-tangan. Dia mufti Saudi. Tapi arwah dia lah. Arwah lah. Masa tu dia berdebat dengan seorang tok syekh yang mengatakan ni bukan tangan Allah, bukan makna tangan. Ini makna pengawasan. Rahmat Allah, perlindungan Allah. Jadi buktinya, okey, kalau kau kata tak boleh takwil kepada pengawasan dan sebagainya, nak pakai juga tangan, okey. Dia kebetulan mufti tu buta, tuan, buta mata dia. Jadi dia kata kau baca ada ayat, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang kat dunia buta, di akhirat pun buta juga. Wa adallu sabila, dia lagi sesat teruk di akhirat nanti. Kalau siapa buta kat dunia, kat akhirat pun buta. Jadi apa maknanya? Engkau buta, akhirat engkau bangkit nanti buta lah, menggagau lah, cari jalan tak jumpa. Oh dah, dia kata buta tu, akhirat butanya bukan buta mata tak nampak, walaupun buta kat dunia, akhirat celik. Oh itu dia boleh juga tafsir benda lain, bukan butanya. Yang ni tak mau tafsir benda lain. Jadi terkedu dia. Ala kuliah, kita kembali pada ayat ni. Faman nakatha fa inna ma yankutu ala nafsi. Allah menguasai keadaan mereka dan beri. Oleh kerana itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, dah janji setia, kita dah berjanji ya tuan. Kita ada janji dengan Allah. Kita ada janji dengan Rasulullah. Bila pula kita buat perjanjian? Kita tak boleh menyalahi perjanjian kita. Janji kita pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pegang janji ni. Iaitu kita berjanji Allah je Tuhan. Allah je matlamat kita. Allah je segala-galanya. Jadi kita kena sungguh-sungguh lah. Masalah, minta pada Allah. Buat kerja kerana Allah. Minta daripada Allah. Semua mengadu kepada Allah. Jangan nak mengadu cari orang. Mula dengan Allah dulu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai utusan Rasul. Maka kita kena anggap dia sebagai Rasul, sungguh taat apa ajaran dia, belajar apa ajaran dia, sunnahnya dan sebagainya. Itu perjanjian kita. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah, siapa yang menyempurnakan janji yang telah dia buat janji terhadap Allah Taala, dia tunai sungguh-sungguh, fasayutihi ajran azima, maka dia akan diberikan pahala yang sangat agung, sangat hebat. Kalau dia tunai janji tepat, pahala syurga untuk dia. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, orang-orang Arab Badui yang ketinggalan tidak turut dalam bersama tu, ada lagi orang tak sempat ikut Nabi SAW yang ketinggalan. Bersamamu di Hudaibiyah akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, kami dihalangi oleh urusan. Jadi orang yang tak datang dengan Nabi ni ada dua. Satu yang betul-betul munafik, satu lagi yang ada keuzuran. Yang tak munafik, dia nak pergi tapi sakit mungkin, ataupun ada halangan lain. Tapi ada yang tak mau pergi, sengaja buat alasan, oh minta maaf saya tak pergi sebab buat alasan palsu. Jadi
Dia buat alasan apa? Kami telah dihalangi oleh urusan menjaga keselamatan harta benda anak isteri kami. Oleh itu pohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami. Mohon ampun dosa. Mereka berkata dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Allah tahu munafiknya. Banyak orang munafik ni cakap cantik. Allah kata dia cakap dengan bahasa yang indah, cantik. Tapi Allah tahu isi hati dia tu. Menentang, tak setuju, tak suka, tak minat dengan Nabi. Jangan macam tu, tuan-tuan. Kita kalau tak dapat buat sesuatu ajaran, kita mengaku, ya, saya tak dapat buat sebab kelemahan saya. Jangan kata, alah, ni ajaran benda lama, kuno, zaman tak ada berus gigi nak guna sugi ni. Zaman tak ada ubat gigi nak guna, itulah. Sekarang ada ubat gigi pergi, apa nak guna lagi benda tu? Jangan main-main. Sunnah Nabi. Jangan Allah kata, cakap mulut engkau tu kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi sunnah Nabi kau benci, tak suka. Ni Allah tahu isi hati engkau tu munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kata orang Islam, tapi sesama orang Islam kau benci, bermusuh, ada nifak dalam hati. Dan tidak ada prihatin terhadap orang Islam, ada nifak dalam hati. Na'udzubillah. Apa yang berlaku akhir zaman di Gaza sana, ya Allah. Kalau hati kita tak ada sedih, tuan, berarti kita sudah tercabut salah satu sifat orang beriman, iaitu rahmat, kasih sayang, prihatin terhadap orang Islam. Bila tak ada kasih sayang di hati kita, maka Allah pun cabut kasih sayang dia daripada kita. Tak kesian ke? Walau bukan nak suruh kita pergi sana pun, kita buat sekadar doa, bantu, tunjukkan sayang kita, hormat kita kepada mereka dengan mungkin bantuan dan sebagainya. Sekadar yang kita boleh buat. Jangan timbul buang sifat yang orang beriman, yang masuk munafik, sifat nifak. Na'udzubillah. Mereka tak peduli. Oh, itu Gaza, bukan Malaysia. Oh, Malaysia pun itu bukan negeri kita. Oh, negeri kita pun itu bukan adik-beradik kita. Oh, tak ada prihatin langsung. Kena ada prihatin. Kita rasa kesian, sayang dan doa keselamatan. Mereka berkata dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, ya Muhammad, jika demikian sebab ketinggalan kamu, maka adakah sesiapa yang berkuasa mempertahankan kamu daripada terkena atau menerima suatu azab, ketetapan daripada Allah? Kau boleh elak tak? Kalau engkau buat alasan terpulang, Nabi kata terpulang, Nabi akan doakan, tapi Nabi kata tapi Allah Maha mengetahui. Kalau Allah nak turun azab kat engkau, tak ada siapa boleh mampu halang. Itu Allah kata, kalau siapa nak Allah nak bagi azab, tak ada siapa boleh halang. Sebab dia dah lawan dengan Allah. Dia dah bermusuh dengan Allah. Na'udzubillah. Takkan boleh menang. Tidak ada siapa pun, dan apa yang kamu katakan itu, maksud tak ada siapa pun boleh menghalang kalau Allah nak turun bencana azab kepada orang yang hatinya penuh munafik. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah lah yang maha mendalam pengetahuan tentang sebab ketinggalan kamu. Allah je yang tahu. Betul ke alasan kamu kata sakit lah apa-apa? Allah je lah yang tahu. Serah pada Allah lah. Nabi cakap menyentuh sebab dah nampak munafiknya adalah hati mereka-mereka yang buat alasan tak datang sebab tu sebab ni. Jadi kita ni, tuan-tuan, bukan nak lepas daripada dunia kita, kita nak supaya selamat daripada murka Allah. Biarlah kita jujur dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita silap, minta maaf, minta ampun daripada Allah. Bal zanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan itu bukanlah alasan yang sebenar. Dia tak boleh pergi, itu bukan alasan yang betul-betul tu, itu palsu. Bahkan sebabnya kamu telah menyangka bahawa Rasulullah SAW dan orang beriman yang pergi berperang akan binasa. Tu sebenarnya lah hati kau tu. Dulu engkau tak nak pergi, engkau dah anggap pergi buat penatnya ikut Nabi. Pergi pun buat sakitnya, tak payah pergi lah. Awal dulu. Tapi bila Nabi balik selamat, bawa keuntungan, bawa harta rampasan, menang besar, maka dia orang kata, oh minta maaf ya Rasulullah, kami tak pergi dulu sebab sakit, sebab menjaga mak, sebab harta gini, nak urusan ini. Bohong semua. Allah bagi tahu, Allah yang bongkarkan benda yang adalah hati. Tuan-tuan,
Orang munafik ni sebelum matinya pasti Allah bongkarkan rahsia dia. Kalau benda tu mengaibkan dia, Allah mengaibkan dia balik. Maksudnya memalukan dia. Malukan dia. Kalau dia sembunyikan benda nifak, munafik, menipu palsu, tapi mulut cakap baik, oh saya ni bukan apa, saya ni sebab ni je, sebab ni je. Oh cakap manis. Tapi hati munafik. Allah akan bongkar munafiknya sehingga orang nampak, Allah dia tu munafik rupanya. Nampak tak? Ya. Tapi orang tak cakap. Orang tahu. Orang saleh, orang alim, wali Allah, kenai. Dia ni hati munafik, tapi dia orang tak cakap lah, tak nak lah heboh mengaibkan. Biar Allah yang turunkan azab kepada layak bagi mereka. Ya. Jadi alasan yang sebenar kata Allah, mereka ni menyangka bahawa Rasulullah dan orang beriman yang pergi berperang tu hanya sia-sia, pergi penat-penat je, tak ada apa pun, tak untung pun. Mungkin terdedah pada mati je. Tidak akan kembali lagi dah kepada anak isteri mereka dan keluarga masing-masing selama-lamanya. Masuk pergi tu pergi mati dah. Dia orang sangka. Dan sangkaan yang demikian itu diperelokkan oleh syaitan. Syaitan ni bisik, betul lah, tengoklah. Pandangan aku memang tepat lah. Tengok dia orang pergi penatnya. Tengoklah balik nanti, penatnya. Ataupun mati tengah jalannya. Duk yakin tu, dia yakin. Sehingga dia rasa dia memang betul sungguh. Siapa yang menyokong dia? Syaitan dia bisik, engkau betul lah. Memang kau betul. Dia orang tu yang silap. Engkau ni memang pilihan Allah. Dia orang tu memang akan kena musnah oleh Allah Ta'ala. Padahal dia munafik. Syaitan dia bisik. Kan? Dan lagi kamu telah menyangka berbagai-bagai sangkaan. Macam-macam lagi. Bukan takat tu je. Dia sangka macam-macam. Ni perhabis duit ni pergi Mekah. Kan? Pergi tak ada manfaat apa, tak menguntungkan, bukan nak bisnes kan, pergi balik kosong gitu je, apa pun tak ada. Semua macam-macam dia main tuduh-tuduh, tomah-tomah kepada orang yang bersama dengan baginda Nabi SAW. Sedangkan kalau orang tu taat kepada Nabi, bersama dengan baginda Nabi SAW, takkan rugi selama-lamanya tuan. Walaupun rugi duit, walaupun rugi duit, walaupun rugi jawatan, walaupun rugi tu, tapi di sisi Allah dia akan menang. Dalam satu hadis Nabi SAW ada seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, inni la uhibbuka fillah. Oh, dia sebut pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni sangat cinta pada engkau kerana Allah. Nabi kata, engkau perhati elok, fikir banyak-banyak kali sikit kau nak cakap tu. Betul apa yang kau nak cakap tu? Betul ya Rasulullah, sungguhnya demi Allah aku sangat cinta kepada engkau kerana Allah. Aku sangat cinta pada engkau. Dia ulang 3 kali. Nabi kata, mai sini. Kalau kau betul-betul cinta pada aku, kau kena bersedia, bersiap sedia. Apa siap sedia apa kata Nabi? Kata dia, bersiap sedia untuk jadi miskin. Untuk mungkin diuji oleh Allah kefakiran, kemiskinan. Itu tuan-tuan. Bila kita nak berubah jadi semakin baik, akan ada ujian Allah. Sebab tu orang kadang-kadang dia bermatlamatkan dunia, dia hijrah, tapi nak jaga sayang harta dunia dia lagi. Ujian, malas aku. Kita nak jadi orang baik, tapi tengok pendapatan tak dapat, ini susah, ini susah, ini susah. Malas balik pada jalan lama. Allah akan uji. Engkau nak cari Allah, engkau betul-betul nak cari Allah, cari redha Allah, rahmat Allah melalui cinta kepada Nabi SAW, ikut taat sunnahnya. Pasti Allah akan uji. Tapi ujian Allah bukanlah selama-lamanya. Dia test dalam peringkat awal. Kan? Peperiksaan ujian bukan lama, maksudnya ada masa tentu penamatnya. Lepas tu nampaklah kejayaan dia, Allah kembalikan balik seperti mana Allah buat kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub jutawan, hartawan, yang paling kaya. Tanah banyak, rumah banyak, kebun banyak, binatang ternak banyak. Nabi Ayub AS. Dan dia pula ketua masyarakat, ketua kampung, ketua negeri dia. Tiba-tiba Allah datang ujian pada dia, tarik harta dia. Tarik tanah terbakar, rumah terbakar, anak mati, semua penyakit pula badan. Kena penyakit pula, orang halau dia pula. Dia sabar, berzikir pada Allah, doa pada Allah, minta pada Allah, ya Allah, aku tahu ni ujian engkau ya Allah. Aku bersabar je lah sebab engkau Tuhanku. Sabar, tak ada tangan pada Allah, terus buat baik kebajikan, pahala, ibadah. Tak lama Allah balikkan semula, bagikan kekayaan 2 kali ganda apa yang hilang. Dengan cara yang mudah dan segera. Pasti tuan, kalau orang yang sabar, ujian dia mungkin dia drop, dia jatuh, pasti Allah akan bangkit balik kalau dia masih kekal dengan ketaatan. Pasti.
Kalau dia balik pula, malah aku nak berubat, nak bertaubat, dia balik pada kejahatan lama, habis ya. Kan? Mungkin dia kaya balik, tapi kaya ini tidak mendatangkan berkat, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan redha Allah di akhirat. Semuanya murka Allah, azab Allah, murka Allah, azab Allah yang menanti dia. Jadi syaitan duk bisik tu. Jadi dikatakan, dan lagi kamu telah menyangka berbagai-bagai sangkaan, tetapi agama Allah terhadap sangkaan pada agama Allah tak betul lah, ginilah, dan dengan itu menjadilah kamu orang yang rosak binasa. Sebab munafiknya adalah hati tu. Tanda munafik, tuan-tuan, banyaklah tanda munafik, antaranya lebih menyayangi musuh Allah daripada sesama saudara se-Islam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni Israel duk bunuh orang Islam. Masih lagi ada sokongan pada Israel, masih lagi duit kita sampai sana, pergi duk ni boykot tak nak apa sana, tuan-tuan. Mungkin orang gelak kita, boykot ustaz, berapa duit sangat nak bagi kat Israel ni, apa faedahnya? Allah bukan nak tengok amount, sedekah kita pun bukan amount tu yang Allah ambil kira. Allah nak tengok usaha, kesungguhan kau nak buat. Niat tu ada. Seperti saya cerita dulu, kisah ialah ustaz-ustaz pun pernah ceramah tentang kisah burung nak padam api Nabi Ibrahim, katak nak padam api Nabi Ibrahim. Apa faedahnya? Kita tak nampak faedah, tapi Allah muliakan dia kerana ada niat dia yang baik. Usaha dia, sekadar kudrat yang dia boleh buat. Dia kudrat takat tu je. Kan? Tapi walaupun ada usaha sikit untuk kemudaratan Islam, kemudaratan saudara Islam, seperti cicak. Sampai hari ini kita mesti bermusuh dengan cicak, mesti bunuh. Sebab dia pernah niat jahat dia. Dia pernah tiup nak bagi api bakar Nabi Ibrahim tu makin merebak banyak, besar, bagi lagi besar lagi api tu, supaya kena Nabi Ibrahim mati cepat. Niat ni jahat walaupun tak ada kesan apa pun. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu hendaklah kita sama-sama jaga hati kita kerana Allah. Jangan kita tinggalkan sunnah Nabi SAW dan sentiasa berdoa untuk keimanan kita. Wa man lam yu'min bil dan bal ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Barang siapa yang tak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami akan sediakan kepada orang kafir yang seumpama tu, iaitu sa'iran, neraka sa'ir yang apinya bum menjelang-jelang. Jadi Allah sebut siapa yang tak mau beriman kepada Allah Rasul itu kafir. Tak mau beriman Allah Rasul ni bukan sekadar mulut cakap tak beriman baru kira tak beriman. Benar dalaman hati. Tadilah tak percaya, ikut Islammu buat apa, bukan untung pun. Kan? Ini tak menguntungkan, ini membawa rugi je. Itu dah ada tanda munafik yang boleh bawa ada kekafiran, na'udzubillah. Itu kalau macam tu kau kekal tak bertaubat, mungkin sa'iran yang nanti kau, api neraka. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah je yang memiliki, Allah lah yang maha memiliki langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dialah yang mampu mengampuni dosa siapa saja yang dia kehendaki dan mengazab siapa saja yang dia kehendaki. Wa kana Allah ghafurur rahima. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Walaupun engkau dah tadi niat jahat, niat tak baik, jadi munafik, tapi Allah masih buka ruang. Kalau kau mau bertaubat, Allah boleh ampun. Kau masih nak betulkan kebaikan, keburukan, kesilapan engkau, silakan. Allah masih terima. Allah sediakan ayat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah akan beri keampunan. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi pengampunan Allah ni tak pilih-pilih bulu. Maksud kita kan, nak beri kemaafan ni pilih-pilih juga orang, siapa dan sebagainya. Allah punya keampunan tak pilih. Siapa yang nak, dia bersungguh-sungguh minta ampun, Allah akan bagi. Walaupun dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, menggunung sampai ke langit, tetap Allah sanggup terima taubat dia, ampun dosa dia. Jadi kewajiban kita untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Wajib kita bertaubat. Tak boleh kita abaikan taubat. Setiap hari kena ada. Nabi kata, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar pada Allah dan bertaubat kepadanya satu hari 70 kali. Itu Nabi yang tak pernah terlibat dosa.
tak ada silap, tak ada dosa, maksum pun mesti bertaubat istighfar 70 kali. Takkan kita nak pilih 70 je, kita ni setiap detik, setiap saat terlibat dosa. Maka sama-samalah kita menambah usaha untuk mengampuni dosa. Antaranya, tuan-tuan sekarang ni sedang beristighfar. Tak, kita dengar ustaz ceramah. Ya, orang yang hadir di majlis, Allah janji ampun dosa. Masya Allah, tuan-tuan istiqamah setiap kuliah maghrib, niat nak hadir majlis kerana Allah Ta'ala. Nak hadir majlis kuliah maghrib kerana Allah Ta'ala. Setiap datang majlis, Allah ampun dosa, ampun dosa, ampun dosa. InsyaAllah. Dan itulah satu ketika saya tanya, mungkin saya tanya ini, ada seorang saleh tanya ni, Masya Allah, rajinnya dia dah berumur tua, tak larat dah, uzur dah, tapi dia nak juga orang papah dia untuk bawa ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dia kata, inilah jalan yang paling mudah Allah nak ampun dosa aku. Nak shortcut supaya Allah bersih aku daripada dosa ni. Datang majlis. Kalau nak duduk istighfar di rumah, tuan-tuan, mana larat sejam nak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, baru 5 minit dah lentok ke debu jatuh. Ataupun baru 3 minit, minum kopi dulu ni, nasi dah hidang semua, makan. Jadi kita datang, Masya Allah, datang sejam, tuan-tuan, malaikat dalam masjid ni. Ada hadis sahih, kalau orang yang datang masjid, dia tak mau keluar masjid selagi tak semayang. Kita tunggu semayang isyak, kan? Lagi tak semayang, nak tunggu selesai tu baru keluar. Selama dia menunggu, dengan adabnya, dia ambil wuduk di rumah, datang iktikaf dalam masjid, tak batal wuduk, dan tak mengganggu orang dalam masjid. Tak kacau orang dengan bising ke, tak. Dia duduk diam, tenang. Maka akan sentiasa dapat 3 doa malaikat. Malaikat doa, Ya Allah, Allah maghfir lahu, Ya Allah ampun dosa dia. Allah matub alaih, terimalah taubat dia. Allah marhamu, Ya Allah rahmatilah dia. Sentiasa malaikat doakan sehingga kita keluar. Kita keluar masjid, baru malaikat stop. Kan? Masya Allah. Jadi untung mereka yang istiqamah. Sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima li ta'khudhuha. Orang-orang munafik yang tidak turut berjuang bersama kamu akan berkata, sesama kamu pergi mengepung musuh serta mendapat harta rampasan perang, biarkanlah kami turut serta dengan kamu. Jadi orang munafik ni, dia tengok Nabi pergi, dia tak pergi. Tapi kalau Nabi menang, dia menyending. Oh, saya bukan tak ada pergi, itu saya sebab ada uzur, memang hati nak pergi, tak nak pergi. Dia tujuan dia supaya dia orang bagilah sikit harta rampasan tadi ni. Kan? Tujuan dia untuk harta. Jadi juga kata Nabi SAW, sahabat tanya, Ya Rasulullah, di kalangan kami ada yang pergi perang kerana nak balas dendam. Ada seorang lagi pula yang pergi perang kerana nak dapat harta banyak, harta rampasan. Ada seorang lagi pula yang pergi perang kerana nak nama dia sebut-sebut, pahlawan, pejuang, macam-macam lah, disanjung dapat pingat. Yang mana satu kira jihad fisabilillah? Nabi kata, hanya orang yang buat kerja kerana nak meninggikan nama Allah. Walaupun nama dia orang tak sebut, walaupun dia tak dapat hadiah, walaupun dia tak dapat nak berjaya bunuh balas dendam dan sebagainya, tapi dia tujuannya niat datang nak bagi agama Allah semakin cantik, semakin baik, semakin dipandang mulia dan sebagainya. Masya Allah. Itu baru jihad fisabilillah. Jadi bukan hanya untuk orang perang. Tuan-tuan datang masjid, apa tujuan? Tujuan untuk makmurkan masjid. Ialah nak datang tunai kewajiban kita kerana perintah Allah. Ini tanda ikhlasnya kita, insya-Allah. Jaga niat kita supaya jangan tersasar daripada keikhlasan. Jadi orang yang selalunya alasan orang yang tak ikut pergi ni, bila balik dia tengok, oh Nabi untung bawa harta banyak, dia bagi baik-baik dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Tak, dia bagi alasan-alasan palsu tadi supaya mungkin dia dapatlah sebahagian daripada harta yang mereka dapat. Biarkanlah kami turut serta dengan kamu. Nanti dia janji tu, nanti next ada perang kami takkan tinggal. Kami nak pergi, janji, kami akan janji pergi. Mesti pergi. Tu alasannya lah. Berlaku sungguh, tinggal pula, tak dapat pergi juga. Duk janji next-nya. Mereka dengan ini hendak mengubah janji Allah yang menentukan hanya orang-orang yang turut hadir di Hudaibiyah sahaja yang berhak mendapat harta rampasan perang itu. Kan? Jadi Allah tak akan biarkan. Nabi pun faham orang ni
palsu dan sebagainya, munafik Allah tak akan biarkan. Nak sebutnya bahawa apa ganjaran orang datang Hudaibiyah, harta apa dia dapat? Tak, dia banyak korban, habis duit dia. Tak dapat pun harta banyak. Cuma yang dia dapat harta akhirat, kekayaan akhirat, keuntungan akhirat, kemenangan akhirat, janji Allah, sayang Allah dan Rasul, masya-Allah. Jadi itu yang Allah kata, yang tu Allah tak bagi. Walaupun dia orang dapat harta, tapi yang tu Allah tak bagi. Yang mana harta tu dia dapat, tapi yang redha Allah, Allah tak bagi. Yang sayang Allah, Allah tak bagi. Rahmat ampun Allah, tak ada. Mungkin dia dapat harta, dia boleh bodek dapatlah harta. Tapi sayang Allah, rahmat Allah tak ada. Tuan-tuan, kita biarlah matlamat kita cari harta akhirat. Bukan salah kita nak bekerja cari duit, silakan. Cuma hati-hati, cari duit sekadar yang Allah perintah. Allah suruh, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Pergilah kamu kerja, carilah kerja. Allah akan tengok, menilai prestasi kerja engkau. Prestasi dari sudut halal haram, taat ataupun engkar dan sebagainya. Bukan prestasi nak bagi kita ni. Jadi nak tengok hati suci ataupun tidak. Itu yang Allah nak nilai. Kalau dapat dengan saluran halal, maka insya-Allah untung orang tu. Kata Imam Ghazali, manusia dengan harta ni ada 4 golongan. Satu yang dunianya kaya-kaya, harta banyak, akhirat pun untung, akhirat pun berjaya. Syurga dia. Ni orang sangat untung. Dunia pun kaya, akhirat pun kaya. Yang kedua, orang yang kaya kat dunia, kaya harta banyak, tapi akhiratnya azab. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, ada orang yang susah di dunia, tapi akhirat berjaya, menang, masuk syurga dia. Kan? Dan yang keempat, susah dunia, susah akhirat, azab akhirat, lagi merana. Jadi yang paling untung adalah orang pertama, kaya dunia, kaya akhirat. Tak salah kita nak cari kekayaan, pergi. Nak cari bekerja, nak berniaga, nak apa, silakan. Jaga hukum hakam Allah. Kalau bekerja tak kira halal ke haram ke, semua bantai, ini mendatangkan murka Allah. Mendatangkan murka Allah. Jadi kita tak nak, Allah kata orang munafik ni dia dapat untung, dapat harta, rampasan perang, bahagian dia mungkin ada, dia niat dia kerana harta, tapi bahagian akhirat tak ada. Dia akan rugi, azab, na'udzubillah. Biarlah kami serta dengan kamu, mereka dengan itu hendak mengubah janji Allah yang telah ditentukan hanya untuk orang yang turut hadir Hudaibiyah sahaja yang berhak mendapat harta rampasan perang itu. Katakanlah Muhammad, kamu tidak dibenarkan sama sekali turut serta. Kamu sama sekali tidak dibenarkan turut serta dengan kami. Demikianlah Allah menegaskan larangan itu semenjak dahulu lagi. Mereka akan berkata pula, bukan Tuhan yang melarang, bahkan kamu dengki kat kami. Tu dia, tu tanda munafik. Nabi tegur sikitnya. Dia kata kamu tak payah pergilah. Next, dia kata, perang akan datang, kami nak pergi lagi. Tak apalah, Nabi kata, tak apa. Tak pergi pun tak apa. Ni kamu yang halang, Allah tak halang pun. Seolah Nabi ni cakap benda yang bercanggah dengan Allah pula. Lagi berat dah jadi, dah jelas dah munafik, dah jelas dah kafir dia. Hati-hati. Jadi mulut kita kadang-kadang tersilap. Kata Nabi SAW, innar rajul la yatakallamu bi kalimatin, ada seorang lelaki yang bercakap hanya satu word, satu perkataan dia cakap, tapi perkataan tersebut mendatangkan murka Allah. Silap. Tadilah nak ikut Nabi jangan sunnah-sunnah apa ni. Apa ni yang kau cakap ni, bahaya ni. Kan, mengejek sunnah Nabi. Satu kataan dia tak sedar pun perkataan tu. Rupanya perkataan tu menyebabkan dia terhumban dalam neraka sedalam-dalamnya. Ada pula orang sebaliknya, seorang lelaki la yatakallamu bi kalimatin, dia cakap satu kataan yang dia pun tak sedar perkataan tersebut baik, mendatangkan redha Allah, mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Perkataan yang baik. Jom pergi masjid, contohnya kan. Jangan buat tu. Contohnya. Dia tegur gitu sekali je. Orang tu berubah, jadi baik, belajar agama, jadi bertaubat sebagainya. Perkataan tersebut menyebabkan dia ahli syurga. Dia pun tak sedar, tengok, pahala dia, studio. Sampai pahala dia boleh bina tahfiz.
Bila dia buat tahfiz, rupanya dia tegur kawan tu jadi baik, jadi kaya, kekayaan dia kepada kebajikan, kepada masjid, kepada Al-Quran, sebar ilmu manfaat. Semua masuk akaun dia sebab satu kataan dia tadi. Jadi itulah, hati-hati kita dalam perkataan. Begitulah orang munafik ni, bila Nabi tegur punya tu, dia kata, engkau ni pandai-pandai nak halang kami, Allah tak halang pun. Habis kufur, jelas-jelas kufur mereka. Wallahu ta'ala bagi ruang pada azan insya-Allah. Innaka la tughli. Sebagai ahli tafsir sambung tadi mengatakan mereka ni dah perang dalam Hudaibiyah dulu tak mau pergi. Lepas tu bila Nabi nak pergi Khaybar, ramai pula orang-orang yang tak pergi tu nak minta pergi Khaybar. Khaybar selepas tu. Jadi Hudaibiyah tadi 6 Hijrah. 6 Hijrah penghujung tahun 6. Khaybar ni awal tahun 7. Masa Nabi bertolak tu masih tahun 6. Tapi bila sampai tu dah awal tahun 7 Khaybar. Jadi mereka minta lah, kami nak join juga, nak pergi Khaybar. Khaybar ni tak jauh macam Mekah. Khaybar, tuan-tuan, selalunya dia jadi slogan Yahudi takut tu kan. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingat Khaybar wahai Yahud. Wahai Yahudi. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Tentera Muhammad ni akan datang balik, akan datang kembali. Sebab apa? Nabi hanya orang yang pergi Hudaibiyah tu je Nabi bawa pergi Khaybar. 1,500 orang. Jadi balik tak lama, penat tak habis lagi pergi Khaybar pula. Jadi orang yang ketinggalan daripada Hudaibiyah tu buat alasan gini-gini, mereka minta izin nak pergi Khaybar. Nabi kata tak payahlah, kami bawa orang yang pergi Hudaibiyah sahaja. Sebab apa? Nampak ada keteguhan iman yang ada pada orang yang menyertai Hudaibiyah. Dan nampak ada orang yang tak pergi Hudaibiyah ni, nampak hati dia ada penyakit, ada munafik. Baik tak payah bawa. Jadi Khaybar, bayangkan Khaybar ni perkampungan Yahudi yang paling besar daripada perkampungan Yahudi Madinah. Ada Banu Quraidah, Bani Qainaqah, Bani banyak, tapi yang paling besar Khaybar. Bani Quraidah antara terawal yang dihalau oleh Nabi kerana mereka ni khianat. Buat khianat pada Nabi, Nabi halau keluar. Dia orang keluar pergi duduk Khaybar. Bani Quraidah kena halau keluar, pergi duduk Khaybar. Ada sebahagian separuh duduk Khaybar, sebahagian terus pergi duduk di Syam. Jadi last dah tak ada Yahudi yang lain, yang ada Khaybar je. Khaybar jarak ke utara Madinah. Kalau Mekah selatan Madinah, Khaybar ke utara Madinah lebih kurang 100 km. Dekat lah kan, dekat. Berbanding Mekah 400 lebih. Jadi dia orang nak pergi, Nabi tak izinkan. Dalam perang Khaybar ni, Yahudi anggap senang nak kalahkan. Sebab dia orang duduk di kampung dia, kubu dia. Dia buat tembok macam tembok Yahudi buat kat Gaza, buat Palestin. Tapi tembok dia orang tak ada ni. Kalau tembok Khaybar ni, tuan-tuan, dia tebal dan ada pengawal di atas tu, duduk kontrol. Tinggi. Tapi dia orang tembok Israel ni dia ada kamera kan. Kamera dia tu saya masa pergi tu orang Palestin beritahu, Ustaz, maksudnya kami ni duduk di tebing barat ni, dalam tebing barat, takkan boleh buat apa. Dia boleh zoom kami sampai dalam bilik tidur. Kamera tu dia boleh zoom sampai kalau kita pegang phone, dia boleh baca mesej dalam phone kita dengan kamera tu. Oh, hebat tuan-tuan. Kan? Jadi masa kami nak masuk daripada Jordan, nak masuk border ke Palestin tu, kita sebut Palestin lah walaupun dia orang anggap Israel. Border tu memang tentera Israel. Dah pesan dah lepasi Jordan, tolong tutup phone. Jangan mesej, jangan WhatsApp. Bukan tak boleh, boleh, tapi takut tersilap. Oh, kami di Israel sekarang ni, biar mampus laknat Allah. Sampai sana lingkup lah kau. Kena tahan ni. Dia boleh baca mesej kita. Walaupun kita sembunyi kan, duduk atas bas kan, duduk belakang cushion, dia boleh nampak. Sekali dia turun, tak masuk dalam bilik. Kena tu habis lah kan. Jadi susah lah. Kalau dia check phone dia, erase semua, dia padam semua, habis lah program kita kan. Jadi terganggu. Jadi itulah kecanggihan, kehebatan dia orang. Tapi tengok, canggih hebat dengan tentera Hamas, Masya Allah hebat. Jadi kita dan kita nampak seolah-olah tentera Hamas ni ada ciri-ciri kekuatan yang akan jadi tentera Imam Mahdi yang makin dekat kemunculan dia. Semakin dekat dengan kemunculan dia. Ala kulli hal, begitulah bila dia orang nak pergi Khaybar. Khaybar ni kuat.
Jadi pahlawan-pahlawan Khaybar ni disanjung oleh orang Yahudi. Sehingga orang Arab semua takut. Kalau dia pahlawan tu bawa tentera dia, memang janganlah. Memang akan kalah. Tapi Nabi pergi kepung 1,500 orangnya, kepung perkampungan yang besar, dalam tu puluh-puluh ribu orang Yahudi. Jadi Nabi kepung, keluarlah kubu tentera, kem dia ada kem tentera Yahudi, bertembung dengan tentera Nabi. Maka pahlawan yang paling digeruni oleh orang Yahudi dan orang Arab lain minta, mai kita lawan satu demi satu. Jadi budaya perang dulu, bila nak perang pedang-pedang ni, dia lawan dulu one by one, seorang dengan seorang. Dia mungkin lantik 3 orang, mai 3 orang Islam, 3 orang kami. Lawan seorang dengan seorang, seorang dengan seorang. Tu tengok siapa menang, yang kedua pula, yang ketiga pula. Baru perang ramai. Jadi dia orang hantar yang paling hebat sekali, pahlawan yang paling hebat sekali. Lawan dengan seorang sahabat Nabi, senang je tumbang. Itu tanya dia orang, nak lawan tak yang kedua? Boleh lawan yang kedua. Lawan yang kedua pun tumbang juga. Lawan yang ketiga pun kalah juga, mati juga. Barulah dia orang kerah untuk lawan ramai-ramai. Itu selalunya. Tapi dalam perang Khaybar ni, tak salah saya, 3 jatuh, akhirnya mereka surrender. Surrender, dah 3 kalah, surrender, serah diri. Menyerah kalah. Dan akhirnya Nabi buat syarat, boleh setelah perang berlakulah peperangan sikit, Sayyidina Ali serang masuk dalam kubu Khaybar, dan peperangan berlaku sedikit, dan akhirnya mereka yang baki tu lari keluar daripada Khaybar, kosongkan Khaybar. Walaupun dengan kekuatan tentera, kekuatan senjata, semuanya, Nabi hanya 1,500 orang je, mungkin tak sampai 1% pun daripada kekuatan Yahudi, tetapi tetap Allah beri bantuan. Jadi itu yang kita nampak tu, slogan yang dia orang takut tu, Jaishu Muhammad saufa ya'un. Walaupun Hamas sikit, tentera kau 400,000, tapi tengok tak boleh nak buat apa, hanya tembak orang awam je, bunuh orang awam. Jadi begitulah kisahnya. Seperti turun ayat Quran ni, mereka minta izin, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qablu. Kata jawab balik Dewan Muhammad, jangan ikut. Jadi Allah tak izinkan orang-orang munafik ni ikut serta dalam Khaybar. Nanti Allah turun bencana kerana munafik tadi kena juga pada orang lain. Qala fasayaquluna bal tahsuduna, mereka akan ucap benda buruk, engkau ni dengki dengan kami ni. Kami nak bagi tak bagi, engkau jangan menghalang, Allah tak halang pun. Dia kutuk Nabi pula. Bal kanu la yafqahuna illa qalila, bahkan kamu ni tidak kerti pun, tak faham pun kecuali sedikit saja. Boleh kutuk Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Akan datang masih kisah tentang Khaybar dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana ma'allamtana wa alina ma yanfa'una wa barikana fi. Allah barikana fi hadha al-yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhi, waj'al hujjatan lana la 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.